Tuan-puan, dah selesai untuk bacaan salawat hari Selasa. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. InsyaAllah mencurah-curah rahmat. Dan boleh ibu-ibu, ayah-ayah penuhkan ruangan komen kita. Kalau yang boleh tulis Arab, tulis dalam bahasa Arab. Salawat tu tuan-puan di ruangan komen. Sebab orang yang menulis salawat dia ada kelebihan tersendiri. Baca dah ada kelebihan. Menulis salawat pun ada sebetulnya kelebihan. Kelebihan orang yang menulis salawat. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis tu dhaif sebetulnya. Hadis tu dhaif. Saya beritahu saya hadis tu dhaif. Tetapi disebutkan siapa yang menulis salawat, ditulis salawat, maka malaikat akan sentiasa bersalawat kepadanya selama tulisan tadi ada. Selama tulisan tadi ada. Kita tulis di ruangan komen tuan-puan. Berapa lama di Facebook ni boleh tersimpan tulisan salawat kita tu, Masya Allah. Yang boleh tulis salawat dengan tulisan bahasa Arab, tolong tulis di ruangan komen. Kalau boleh ada 10,000 salawat di ruangan komen, Masya Allah, luar biasa. Komen-komen, salawat, dia masukkan dalam komen tu. InsyaAllah nanti kita akan tuliskan. Intik akan dihantar di mungkin admin boleh tolong tuliskan salawat, kemudian hantar dekat grup WhatsApp. Copy paste tuan-puan, letak je dalam komen-komen kita ni. Ni sambil baca ni sallallahu alaihi wasallam, copy paste tekan. Artinya mulut baca salawat, tangan tulis salawat di ruangan komen. Oh, Masya Allah, luar biasa. Mencurah-curah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang bersalawat. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni tengok Cik Mamayah surah ini pandai tulis bahasa Arab ni. Sallallahu alaihi wasallam tulis ni. Cik Nur Suhaila, Cik Marinah Asmuin, tu tulis salawat. Baik. Penuhkan ruangan komen kita dengan salawat tuan-puan, dengan salawat insya-Allah. Pagi hari Jumaat ni kita suruh untuk memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita akhiri dengan 200 lagi kali salawat. 200 kali lagi salawat hari Rabu dengan salawat hari Khamis. Tapi sebelum tu kita nak masuk kepada tazkirah dulu insya-Allah tuan-puan di pagi hari ini. Kita akan baca mukaddimah dulu. Sebetulnya masih tak masuk lagi dalam bahasan nama-nama Nabi SAW. Kita nak berkenalan dulu dengan kitab yang baru lahir sebetulnya kitab ni tuan. Itulah kitab Salawat Al-Asma'us Saniyah ini. Baik. Malam tadi saya terangkan bahawasanya kitab ini menyebutkan nama-nama Nabi di dalam salawatnya, dan keterangannya pun menerangkan tentang nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi itu Ustaz ambil daripada mana? Nama dan gelaran sebetulnya tuan. Nama dan gelaran Nabi itu ambil daripada mana? Maka tempat rujukan saya mengambil nama-nama Nabi yang disebutkan tadi dalam salawat kita tadi, sebutkan kan nama-nama Nabi, banyak nama Nabi SAW. Ustaz ambil daripada mana? Mana rujukannya? Kan orang macam tu. Mana rujukannya? Rujukannya 2 kitab tuan-puan. Yang pertama ialah Dalailul Khairat. Itulah kitab salawat. Kitab yang di dalamnya salawat saja. Di situ ada sebutkan nama-nama Nabi. Daripada situ saya ambil nama-namanya. Kemudian yang kedua ialah daripada kitab salawat juga. Salawat Al-Barakatul Makkiyah. Yang mana di situ juga menyebutkan nama-nama Nabi. Bahkan lebih daripada 800 nama Nabi SAW disebutkan di dalam kitab salawat tersebut. Jadi diambil daripada situ. Itu keterangan yang pertama. Baik, seterusnya. Muka surat 1 teman-teman, tengah-tengah tu. Perenggan yang keempat lah kiranya kita baca sekarang ni. Mukaddimah kepada kitab Salawat Al-Asma'us Saniyah ni. Adapun kaifiat dan rentaknya. Kaifiat membaca salawat dengan lafaz sallallahu alaihi. Kan? Mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Ustaz Nizam Al-Banjari. Ni. Kan?
bila saya join program Al-Fadhil Ustaz Nizam ni tuan-puan, beliau selalu buat program 1,000,000 solawat. 1,000,000 solawat. Bila bulan adalah program-program tertentu, selalunya bulan Rabiul Awal lah, 1,000,000 solawat. Ni dijangkakan hadir 1,000 orang dan akan baca 1,000 kali solawat. 1,000 kali 1,000, maka dapatlah 1,000,000 tuan-puan. Jadi macam mana cara mereka bersolawat ni, Ustaz Nizam dan anak-anak murid dia, maka solawatnya macam itulah. Nak diperbanyakkan, sallallahu salam alaih. Saya pun, mudah betul ni. Nak ajak orang bersolawat, saya pun cuba bukukan. Walaupun tak samalah macam Ustaz Nizam tu. Dia ada sendiri nama-nama tertentu yang disebutkan dalam buku dia. Dalam buku saya ni, saya ada nama lain lah yang saya pilih daripada kitab Dalailul Khairat dan kitab Barakat Al-Makkiyah. Baik, jadi caranya ialah mengikut kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam. Kalau boleh nak saya gelarkan, Ustaz Nizam Al-Banjari ni tuan-puan, beliau ni memang orang kata spesialis. Orang yang hebat dalam membuat puji-pujian Nabi. Puji-pujian kepada Nabi. Ibu-ibu ayah-ayah dengar tak qasidah yang dalam intro sebelum masuk dalam live ni? Bila ibu masuk dalam live dia ada qasidah. Dalam program TIQ ada qasidah kan? Cinta pendosa. Yang ni qasidah Hamko Bulana, jemputlah kami wahai Rasulullah. Semua adalah karangan-karangan beliau. Ini hebatnya Al-Fadhil Ustaz Nizam Al-Banjari. Hidup lagi ke Ustaz? Hidup lagi tuan-puan. Saya niatlah nanti ada rezeki memang nak ziarah Ustaz Nizam. Kemudian nak ajak sama-sama buat live. Nak ajak beliau untuk mensyarahkan qasidah-qasidah yang beliau tulis tu insya-Allah. Qasidah yang paling best, yang paling menyentuh kepada jiwa saya ialah qasidah yang di awal program Aqsa ni tuan. Hamko Bulana tu, masya-Allah. Yang tu bila saya dengar sorang-sorang boleh jadi mengalirkan air mata. Dan dalam program IMSS yang Allahu Allah, Allahu Allah, qasidah hidupkan malammu, itu pun juga karangan Al-Fadhil Ustaz Nizam. Hebat beliau tulis qasidah puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentak yang kita baca salawat tadi ialah mengikut kepada yang diajarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nizam dalam program-program beliau. Bila mereka nak banyakkan salawat, mereka akan buat macam. Jadi kita ikut. Benda baik, kenapa tak nak ikut? Benda baik, kenapa tak nak sokong? Kita sokong tuan-puan. Ni baik. Jadi saya tulis gaya salawat, rupa salawat, rentaknya macam tu, macam yang beliau ajarkan. Orang yang sangat saya kagumi semangatnya dalam memuji baginda. Saya kagum dengan beliau. Orang yang masih hidup sekarang ni tuan-puan, tak adalah tua. Muda lagi, mungkin beza dengan saya mungkin dalam 10 tahun macam tu lah kot. Masya Allah. Kagum saya dengan kehebatan beliau dalam menulis pujian kepada Nabi SAW. Semoga sentiasa mengalir pahala untuk beliau kerana menjadi sebab orang ramai bersolawat. Dengan sebab beliau ramai orang bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu keterangan pertama daripada mana diambil nama tu, daripada dua kitab. Kemudian rentak ataupun cara kaifiat bersolawat tu daripada mana? Daripada Al-Fadhil Ustaz Nizam. Kemudian dan di dalam buku ini saya sertakan sedikit keterangan tentang beberapa nama baginda berdasarkan dari Al-Quran dan hadis serta keterangan para ulama dari kitab-kitab tafsir dan hadis. Dan ni tu buat di dalam sini istimewanya buku ni kita ada 30 keterangan ataupun syarahan tentang 35 nama dan gelaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dekat dalam tu tuan-puan. Nama dan gelaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyarahkan. Itu yang nanti insya-Allah kita akan buat sebagai tazkirah lah satu-satu. Jadi kita akan semakin kenal Nabi, mengetahui nama Nabi, mengetahui kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak masuk lagi. Kita mukaddimah dulu tuan-puan, baru mula kan. Kita nak kenal dulu kitab salawat ni apa dia. Macam mana cerita dekat dalam ni. Jadi nanti akan ada syarahan tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang saya sebut malam tadi. Bila kita dah penat baca Al-Kahfi, penat bersalawat ke atas Nabi, dengar pula kisah Nabi,
menyebutkan tentang kehebatan Nabi, keistimewaan Nabi SAW, maka tidak mustahil tuan-puan, malam tu boleh jadi kita mimpi jumpa Nabi SAW. Sebab apa? Sebelum tidur dah salawat. Sebelum tidur dah amal sunnah Nabi. Sebelum tidur dah dengar kisah Nabi. Masya Allah. Semoga semua yang join dalam program Aqsa ni, Allah kurniakan dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi dalam kitab ni disyarahkan nama-nama Nabi. Tapi tak semua. Kalau semua macam ni kitab dia tuan. Kita nak yang tipis, ringkas saja. Kalau nak syarahkan semua, kan nanti tebal macam Quran tu. Kita ambil 35 nama dan gelaran Nabi yang terpilih saja untuk disyarahkan. Baik. Dan di antara kitab yang banyak saya jadikan sebagai rujukan adalah kitab Asma' an-Nabi. Ada satu kitab ditulis oleh ulama Mesir. Nama kitabnya ialah Asma'un Nabi. Nama-nama Nabi. Di situ disebut juga ada nama-nama Nabi dan keterangannya. Tapi bahasa Arab lah tu buat. Saya banyak rujuk kepada kitab tersebut. Dan saya tulis dalam bahasa ni lah. Rujukan saya itu paling utama lah. Selain daripada keterangan dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Selain daripada keterangan daripada hadis Nabi. Keterangan juga saya banyak ambil daripada kitab Asma'un Nabi. Karangan Dr. Atif Qasim. Semoga Allah merahmati pengarangnya atas usaha murni beliau. Baik. Seterusnya. Muka surat 2 tuan-puan. Dan tujuan kitab ini dikarang adalah untuk mengajak lebih ramai lagi orang bersalawat ke atas Nabi dengan cara yang mudah dan tidak perlukan waktu yang lama. Cara mudah, senang. Kita tak perlu waktu yang lama nak bersalawat ni. Oleh sebab tu nanti kita bersalawat ni insya-Allah kita akan baca juga petang. Petang sebelum zikir munajat kita akan baca salawat ni dulu. Per hari tuan-puan. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita dah baca. Program petang, taztah petang tu tak ada baca dah lah. Sebab hari Jumaat dah baca kan. Hari Sabtu, petang sebelum zikir munajat, kita baca salawat ni. Salawat hari Sabtu. Hari Ahad, sebelum zikir munajat, kita baca dulu salawat ni. Salawat hari Ahad. Macam tu tuan. Kita akan baca kitab ni insya-Allah setiap hari. Sebab apa? Mudah. Dia tak sampai 10 minit pun nak 100 kali bersalawat. 200 kali tadi pun baru dalam 10 minit. Ni 200 kali dah. Kalau ada ibu-ibu, ayah-ayah nak khatamkan setiap hari pun, Masya Allah, bagus sangat. Khatam baca tiap hari. Artinya dah banyak sangat dah tu di bersalawat. Mudah tuan-puan. Nanti siapa yang azam saya nak khatamkan tiap hari, boleh mesej saya nanti. Boleh mesej saya. Saya akan bagi hadiah. Siapa yang azam saya nak khatamkan Ustaz kitab ni setiap hari baca salawat ni Ustaz. Senang aja Ustaz. 20 minit, 10 minit dapat 200. Kalau nak khatam kitab ni Ustaz, setengah jam habis makcik baca. Siapa nak baca macam tu, boleh info dekat saya. Boleh inform dekat admin nanti. Kita akan bagi hadiah untuk orang yang bersedia untuk baca salawat ni. Setiap hari khatam satu kali tuan-puan. Dan di akhir daripada salawat ni, dia ada ijazahnya. Ijazah ni saya akan bagi bila kita dah habis. Bila saya dah habis terangkan tentang nama-nama Nabi. Artinya kita belajar kitab ni dah habis, baru saya akan bagi ijazah nanti. Akan bagi ijazah. Dekat belakang tu, muka surat 124, ada ijazah dekat situ. InsyaAllah. Baik. Jadi, kitab ni ditulis supaya orang banyak bersolawat dengan cara yang mudah dan tak perlukan masa yang begitu lama, tuan-puan. Dan boleh setiap hari. Bukan seminggu sekali. Kita nak baca. Tiap hari kita akan bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ada salawat tertentu dengan jumlah 100 kali sehari. Hari Isnin ada, Jumaat ada, hari Ahad ada, hari Selasa ada. Baik. Di awal setiap salawat disebut satu hadis Nabi tentang kelebihan salawat agar kita sentiasa bersemangat untuk bersalawat. Cuba tengok. Ni di depan-depan salawat hari Jumaat, di bawah dia ada hadis Nabi. Salawat hari Sabtu ada hadis Nabi tentang salawat. Kita baca, kita akan bersemangat bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah tuan-puan. Dan diakhiri dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ni time Aqsa ni kita tak bacalah tuan-puan. Kita akan baca salawat Ibrahimiyah nanti petang-petang. Dalam program Z3M tu
kita akan baca salawat, dan habis salawat 100 kali itu kita akan baca dengan salawat Ibrahimiyah. Cuba tengok, setiap salawat di ujung salawat ni akan ada salawat Ibrahimiyah. Macam salat hari Jumaat, pada muka surat 20, ujungnya ada salawat Ibrahimiyah. Kenapa pula Ustaz letak salawat Ibrahimiyah ni? Ni. Yang merupakan, yang mana ianya merupakan salawat yang paling afdal. Bila tanya salawat mana yang paling hebat Ustaz, maka jawabnya adalah salawat Ibrahimiyah. Yang paling panjang, paling afdal, paling panjang. Yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ni salawat Ibrahimiyah ni, salawat yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ridwanullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Jadi, diakhiri dengan salawat yang paling hebat. Salawat Ibrahimiyah. Nanti itu akan kita baca petang-petang, tuan-tuan, insyaAllah. Semoga usaha yang sangat kecil ini, sikit sangat sebetulnya usaha ni, membawa kebaikan untuk orang ramai. Semoga menjadi amal jariah untuk saya dan semua yang terlibat dalam usaha ini. Semoga menjadi amal jariah untuk semua yang terlibat, untuk saya juga. Nanti lepas saya meninggal dunia, semoga orang teruskan baca lagi, dapatlah pahala yang mengalir untuk saya, insya-Allah. Itu tujuan saya. Terjemahkan kitab istighfar, tulis balik. Nanti ada orang amal, walaupun saya dah tak ada, tapi pahala akan terus mengalir, insya-Allah. Itu yang diharapkan, tuan-puan. Semoga menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda, dan semoga kita semua mendapat keredaan Allah Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tu mukaddimah tu saya tulis bila? 5 Oktober. Oktober, November, bulan 10 tu bulan 10. Bulan 10. Baru sahaja. Tapi salawat ni saya dah lama tulis dah. Salawat ni dah lama tulis, tapi baru nak dibukukan tu baru tahun 2022 ni lah. Alhamdulillah. Setakat tu dulu. Nanti baru kita masuk kepada muka surat yang seterusnya lah, tuan-puan. InsyaAllah. Syarahan-syarahan yang seterusnya, insyaAllah. Kita baca